Okey, hai, salam semua. Cikgu nak share dalam video kali ini, cikgu nak share bagaimana penyelesaian soalan penjelmaan 2. Untuk kertas 2 bahagian B selalunya dijatuh nombor 13 pada kertas 2 SPM dan dia akan mengambil 12 markah. Okey, jom kita tengok sama-sama. Raja di bawah menunjukkan sisi 4 ABCD. Okey, ABCD yang ni EFGH yang besar dan JKLM. Okey, dilukis pada satah Cartesian. Okey, penjelmaan R ialah putaran, penjelmaan P ialah pantulan. Soalannya nyatakan koordinat siapa? Koordinat A. So meaning sekarang ni apa-apa hal kita kena tumpu dekat koordinat A ni. Cikgu tulis balik. Ini A sekarang. A ni kita nak cari siapa? Kita nak cari koordinat image dia di bawah setiap penjelmaan berikut. Okey, penjelmaan yang pertama iaitu R. R ialah apa? R ialah putaran. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 02. So sekarang ni pusat 02 tu kita tanda dengan point je. Yang objek kita tanda pangkah. Yang pusat kita tanda point. So sekarang ni apa kita buat? Kita sambung. Okey. Sekarang ni garis ini kita nak putarkan dia 90 darjah lawan arah jam. Kalau lawan arah jam macam mana? Macam ni lah. So lawan arah jam 90 darjah. So apa kita buat? Kita kira guna L, konsep L. So 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 ke kanan, 3 ke atas. Kalau ikut Nazi, dia kipas dia macam ni kan. So kalau dia lawan arah jam, dia akan jadi 90 darjah lawan arah jam, dia akan jadi macam ni. So nanti kiraan kita ni daripada pusat ni pusat tau. Daripada pusat ni, tadi kan macam tu. Sekarang dia macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu. So akhirnya dia parking kat sini. Bila dia parking kat sini, kita bacalah koordinat dia tu. Apakah jawapan dia? Negatif 3, 5. So kita tulis dekat sini. Tak mau pula. Okey, kita tulis untuk soalan bahagian 1 negatif 3, 5. Okey. Lepas tu bahagian 2 pula. Bahagian 2 RP. RP maknanya kita kena jalankan P dulu. Okey, kita jalankan P dulu baru R. Daripada siapa? Kita nak start daripada siapa? Tu pelajar selalu dia lost. Dia nak start dekat mana? Untuk bahagian 2 pun kita start dengan titik A jugalah. Tadi kan kita mencari koordinat image bagi titik A. Maknanya sekarang itu soalan kita untuk bahagian 1 dan bahagian 2. Okey, so kembali kepada A. Sekarang kita nak buat apa? P. P itu apa? Pantulan pada garis X sama dengan 2. Maknanya sekarang ni kita kena cari garis pantulan itu. Garis pantulan X sama dengan 2. Mana 2? Sini. Sini 2 kan? X sama dengan 2. Maka kita ambil pembaris. Kita sambung. Kita buat garis yang memotong pada X sama dengan 2. Maka itulah garis X sama dengan 2. So sekarang A ni kita nak pantulkan dekat situ kan? Nak pantulkan A ni dekat garis X sama dengan 2. So satu langkah ke garis, satu langkah di belakang garis. So dia parking kat sini. So kalau kita baca dia punya koordinat 1, 5. 1, 5. Okey, seterusnya disambung pula dengan R. 1, 5. Kita buat pula transformasi penjelmaan R. Penjelmaan R ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 02. So tadi pusat dia kat sini kan, 02 ni. Okey, so kita sambung yang 1, 5 tadi. Okey, sambung balik. 1,
Sambungnya tak betul-betul straight. Okey, yang tu. So sekarang ni kita nak putarkan 15 ni. 15 ni kita nak putarkan dia lawan arah jam anak panah yang merah tu pada pusat 02. So lawan arah jam maknanya kiraan L kita 1 3. Bila 1 3 dia akan jadi 1 3. So dia parking kat sini. 1 1 3 dia jadi 1 3. Kan 1 3 ni ke kanan ke atas, dia jadi ke atas ke kiri. Sebab kalau ikut kipas Nazi kita, ini pusat pusat dia macam ni kan. So dia akan jadi macam ni. Kan? Nazi yang penuh macam ni. So ni namanya teknik Nazi lah ni. So kamu dapatlah ni. Bila kamu gariskan ni, kalau kamu gariskan, cuba gariskan. Kamu akan dapat ini dengan ini 90 darjah lawan arah jam. Okey, pada pusat 02. So kamu baca dia punya koordinat ni negatif 3. Ni berapa ni tadi? Negatif 3 3. So itulah jawapan dia, negatif 3 3. Okey. So dapat dah soalan 1A. Kita pergi seterusnya, soalan ini bukan soalan ni, soalan 13 sebenarnya, soalan 13. Okey. Sekarang kita pergi soalan B pula. Soalan B dia suruh huraikan selengkapnya kan. Okey, kita tengok cerita dia. Dia kata menunjukkan sisi 4 yang tadi kita dah baca dah. Lepas tu dia kata EFGH. Ini penting. Sebab apa? Cerita di sini dia akan memberikan kamu siapa objek, siapa image. Tengok kalau EFGH ialah image bagi ABCD. EFGH ni yang ni EFGH ni ialah image bagi ABCD di bawah gabungan penjelmaan MN. Di bawah penjelmaan MN. Okey. So sekarang ni dengan gabungan MN, kita tahu kalau MN maknanya N lah jalan dulu kan. Penjelmaan N berlaku dulu baru penjelmaan M. Okey, dengan penjelmaan N ini EFGH, kita tengok EFGH ni, okey, ialah image bagi ABCD. So ABCD ini nombor 1. EFGH ni menjadi nombor 3. Bukan nombor 2. Nombor 2 yang mana? Nombor 2 yang tak disebutkan tu. Maknanya nombor 1 ni dia akan jadi nombor 2 dulu dengan penjelmaan N, and then penjelmaan M dia akan menjadikan 2 kepada 3. Begitu. So sekarang ni kamu tengok 1 dengan 2. Sekarang kamu nak huraikan penjelmaan penjelmaan mana? Penjelmaan M. Kamu nak huraikan penjelmaan M. Penjelmaan M ni, kalau kamu tengok di sini soalan ni kan, nombor 1 tu dia tanya penjelmaan yang kedua, nombor 2 dia tanya N kan. So apa kita buat? Sekarang ni kita tulis dulu. Eloknya kita ikut aturan ni. Sekarang ni soalan macam ni jarang keluar tau. Dia kalau keluar pun dia akan tanya ikut aturan. Soalan A atau bahagian 1 mesti dia tanya N. Okey? Tapi yang ni dia macam melawan pula kan? Melawan aturan. Tak apalah. Kita buat macam ni. Kita buat N dulu. Ni kalau dekat ruang jawapan awak buat N tu apa, M tu apa, so pemeriksa dia akan tengok tu. Okay. Okey, N dulu. N yang berlaku dulu maknanya dia akan memetakan 1 kepada 2. So kalau 1 kepada 2, apakah yang berlaku agak-agak? Kalau kita tengok 1 dengan 2 ni kan, yang AB ni dia macam ni. Anak panah A kepada B. AB dia menjadi JK. AB menjadi JK. So JK dia ke sini. Lepas tu yang atas ni CD dia jadi LM. CD ke atas,
LM ke bawah. Nampak tak? So kalau kamu tengok anak panah ni, dia macam putarannya itu putaran yang 180 darjah. So N ni kita kata dia merupakan putaran 180 darjah. Okey. Arah, kalau 180 darjah ni arah dia boleh mana-mana. Kamu nak kata ikut jam boleh atau lawan jam boleh. Kita katalah ikut arah jam. Okey, sebab bila putaran dia mesti ada degree, dia mesti ada arah kan. Kamu cakap ikut arah jam pun dapat. Maka kamu kata lawan arah jam pun okey. Dan last sekali pada pusat. Okey, macam mana kita nak mencari pusat putaran 180 darjah? Kita kena sambung dua pasang objek dan image. Sekarang ni A dengan siapa? A dengan J. So A dengan J kita sambung A dengan J ni. Lepas tu B dengan siapa? B dengan K. So B dengan K pun kita sambung. So kita dapat pertemuannya di sini. Maka kita bacalah koordinatnya 2, 4. Okey. So koordinat yang kita dapat 2 pada pusat 2, 4. Jangan lupa bracket. Kalau tak ada bracket habis. Okey. Lepas tu yang M pula. M dia memindahkan 2 kepada 3. Maknanya 2 objek, image dia 3. Tu. So 2 kepada 3. Kalau kamu tengok dia perbezaan saiz. Bila perbezaan saiz, maka itu namanya pembesaran. Dia mesti tu. Bila nampak perbezaan saiz objek dengan image, itu pembesaran. Bila pembesaran, dia mesti ada faktor skala. Okey, faktor skala macam nak cari? Faktor skala image per objek. So image dia kalau kita tengok, kita ambil FE. FE kita perkan dengan KJ. FE KJ. Nampak? So sama dengan FE ni berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak per dengan K kepada J 3 petak, maka jawapannya 2. So faktor skala 2. Okey. Pada pusat. Dia mesti ada pada pusat juga. Pusat pembesaran ni, cara dia kamu sambungkan objek dan image. Maknanya sekarang ni kalau 2 pasang, kita nak 2 pasang. Kalau E dengan siapa? E dengan J. Nampak kat sini? E dengan J. So E dengan J kita sambung. E dengan J sambung. Okey, sambung. Lepas tu H dengan M. H dengan M pun kita sambung. Actually yang ni dia akan jumpa dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini lah. Dekat point ni. Dia akan jumpa kat point ni. So point tu apa? 3, 0. So pada pusat 3, 0. Gitu. So itulah jawapan dia, dapat 6 markah. Okey. Kalau kita teruskan. Okey, untuk soalan C pula, dia melibatkan luas. Okey, yang ini kamu kena lihat pada formula yang terakhir, ada formula untuk luas image. Kita akan pakai formula tu. Okey, kita tukar pen sikit. Luas image formula tu kata sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So kita akan pakai formula tu nanti. Okey. Cuba kita tengok soalan ni. Diberi bahawa EFGH mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 112 meter persegi. So kita kena tahu EFGH ini siapa? EFGH ini adakah dia objek atau image? Kita tengok cerita yang sebelum ni pada bahagian C tadi. Pada bahagian C
Okey, pada bahagian C tadi dia kata EFGH ni merupakan image bagi ABCD kan. Dan kita dah tulis kat sini. Ini adalah satu. Ini adalah satu, ini adalah dua, ini adalah tiga kan. Objek ni. Okey. So sekarang ni dia bagi EFGH. EFGH ni merupakan apa? Image lah. Maknanya sekarang yang diberi kepada kita tu luas image. Luas image 112. Yang nak dicari luas JKLM. JKLM ialah objek. So yang nak dicari ialah luas objek. Berapa? Itu soalan tu. So sekarang ni apa kita buat? Kita keluarkan hubungan yang ni lah, yang diberi dalam formula. Luas image sama dengan K. K itu apa? K itu faktor skala. Faktor skala yang kita dapat dalam pembesaran tadi. Apa faktor skala dia? Faktor skala dia 2 ke 3. Nanti kita tengok balik. Darab dengan luas objek. So itu hubungan dia. Okey, kalau kita tengok tadi dalam soalan ni, faktor skala yang kita dapat sebab yang ni video lain. Okey, tak apa. Faktor skala maknanya 1, 2, 3 Allahu Akbar. Tak maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 3. Okey, itu faktor skala dia. 6 per 3 kita buat kat tepi ni. 6 per 3 sama dengan 2. Itu faktor skala dia. So kita kata 2 kuasa 2. Okey, sekarang LI dengan LO, hati-hati nak ganti dengan siapa yang diberi LI. LI di sini. So 112. Jangan silap ganti. Kadang-kadang awak sedap je ganti kan. Tengok apa yang diberi, ganti kat tempat yang sepatutnya. So yang nak dicari ialah LO. LO lah. Macam tu. So sekarang ni 4LO sama dengan 112. Maka LO sama dengan 112 bahagi 4. So 112. Awak tekan kalkulator bahagi 4. Awak akan dapat berapa? 112 bahagi 4. Dapat 28. 28 apa? Tengok dia punya soalan. Dia nak dalam meter persegi. 28 meter persegi. Begitu. Okey, itu untuk soalan C. So lengkaplah 12 markah awak dapat untuk soalan penjelmaan 2.